memang risau juga. Apa tak risaunya. Di situlah sumber kami apa cara hajat cari-cari rezeki ataupun jeki. Memana rezeki itu cari makan. Jeki pula mencari lauk-lauk dalam hutan. Kalau dah pupus hutan, di mana kami nak pergi? Tanah tumpah air darah kami dekat sini. Tak lenyap di tengah telan zaman pada hari ini. Kalau dapatlah macam itu, pihak pemerintah kami ini tolonglah. Ini aku bercakap ini. Minta benarlah itu harap-harap. Pasak Bumi kali ini membawa kita ke kampung orang asli Parit Gong, Negeri Sembilan. Terdapat lebih kurang 510 orang asli yang terdiri daripada orang asli Temiar Bukit dan Temuan Tanjung yang masih tinggal di perkampungan ini. Kampung orang asli Parit Gong ini bukan sahaja terkenal dengan pelbagai keunikan khazanah warisan alam, tetapi warisan kehidupan penduduk kampung yang masih mempertahankan seni, budaya dan warisan cara hidup sebenar orang asli, walaupun mereka telah didedahkan dengan arus kemodenan semasa. Rata-rata penduduk di sini bekerja di kampung sebagai penuri getah, pekerja ladang sawit dan ada juga yang bekerja di bandar dengan syarikat swasta dan dengan pihak kerajaan. Masyarakat kampung di sini sangat menjaga tradisi kehidupan dan salah satu budaya warisan yang dipelihara adalah seni membuat perangkap binatang dan menjejaki haiwan perburuan. Nama aku Kedai bin Batin Deraman. Umur aku 59 tahun. Aku pula suku Temuan. Suku Temuan di orang aslinya suku Temuan di Parit Gong, kampung Parit Gong. Saya Hairun, anak laki Asang, umur 32 tahun. Saya berasal dari kampung Parit Gong, orang asli suku kaum Temuan. Saya dulu tuan sebenarnya dari kecil lagi ikut orang tua aku dulu. Berburu, menyumpit. Kemudian tengok pula hal-hal yang dibuat sumpitan. Di situlah aku pula tengok betul-betul. Kemudian aku coba buat sampai hari ini lagi aku untuk membuat bulu-bulu sumpit ni. Memang minatlah berburu ni. Sebab kita tengok orang tua-tua pergi berburu kan. Kadang-kadang tengok dia bawa contoh sumpit ni. Bila balik bawa hasil, jadi kita minat tu datanglah nak belajar kan. Kemudian mengintai pula tengok keadaan tempat dan masa. Kalau masa cuaca sekiranya macam ni cerah, hati-hatilah. Binatang itu mata dia panang dia betul-betul tengok tentang yang cerah-cerah dia tengok. Situlah. Di situ aku belajar tentang hal-hal mengintai binatang. Kemudian kita nak menyumpit, bukan sebarang-barang kita nak menyumpit, terus sumpit. Jadi sekali kita sumpit, mata dia mandang dekat sana. Kalau tak kena, dia dah nampak tu. Kalau tempat yang sulit-sulit sikit kita pergi, bila sumpit sekali, pandang tak nampak, tak lagi dapat sumpit lagi. Macam itu. Macam Wak ni, dia memang banyaklah ajar kalau masuk hutan ni. Cuma macam saya ni belum banyak belajar lagi daripada dia. Cuma sikit-sikit lah dia ajar. Contoh macam ni asas buluh ni, asas corak-corak ni adalah dia ajar sikit-sikit. Dan dalam ni ada dia punya anak temiang orang panggil kan.
yang tu kena cari buluh yang berkualiti lah. Tak boleh sebarang ambil. Kalau kita tengok sendiri pun dah tahulah dia punya hasil seni ada kan. Kalau baru orang buat main cincai, bedal, ni nampak tak cantik lah. Kalau hasil kerja pakcik ni memang orang cakap tu terbaiklah, halus. Ada pepatah orang tua tuan. Hari ni kalau dapatlah patah tu nak kena tumbuh. Hilang nak kena cari. Itu dia. Hari ni patah tu nak kena cumuhkan balik. Hilang nak kena cari. Biar dah ada benda tu, kalau dah hilang biar kembalikan ada. Macam itulah tujuan aku sebagai hari ni, hal-hal yang senjata-senjata tradisi kami orang ni supaya jangan habis telan oleh zaman hari ini. Aktiviti sosioekonomi yang berteraskan sara diri atau cukup hidup merupakan aktiviti utama yang dijalankan oleh rata-rata kebanyakan masyarakat orang asli. Aktiviti ini biasanya melibatkan kegiatan pemburuan dan memasang perangkap di hutan maupun di sungai dengan menggunakan peralatan tradisional. Sejak berabad lalu, kegiatan berburu dan menjerat adalah merupakan pekerjaan utama masyarakat orang asli. Ilmu memburu dan menjerat binatang ini telah diwarisi zaman bersaman sejak zaman nenek moyang mereka lagi, menjadikan masyarakat orang asli ini terkenal dengan pengetahuan ilmu hutan yang sangat tinggi. Kalau hal berburu ni, kalau dulu tu kita orang tak guna apa-apa benda, hal leming. Itu ada lagi. Hari ni mah ada juga guna leming. Leming yang muda. Dengan jarak jauh ni belum sumpit. Belum sumpit ini. Itulah aku minta hari ini, kalau ada kaum budak-budak, jangan dipupuskan. Jangan dipupuskan. Aku minta benarlah. Sekala-kala mama, uak-uak dekat luar tu, tolong ajak-ajak bika lah. Ajak khabar dengan anak-anak muda yang hari ini. Yang kita habis. Yang hilang tu bukan siapa kita juga. Yang ada tu orang kita juga. Tak ada orang lain. Ini memangnya ada orang lain. Yang ada kan barang orang asli itu sendiri. Wak ada ajalah cara nak mengesan jejak binatang. Contoh kalau binatang yang bawah, yang bergerak di kawasan tanah, dan di atas pokok lain dia punya jejak dia. Kalau di atas pokok kita boleh kesan dia daripada mungkin daun-daun pokok yang bergugur ke. Kalau di tanah kita kena mengesan jejak dia daripada tapak kaki haiwan itulah. Memang berburu, asal kami berburu. Yang betul lah tu. Asal kami memburu, kalau dah masukkan kami balik ke macam itu tu, keselamatan dunia negara kita kan. Memang memburu tu ada juga tu. Masa 88 dia orang pun ada juga memburu. Macam itulah. Asal memburu ni salah satu memang minat orang asli. Memang minat orang asli memburu hal-hal sumpit macam ni. Kalau hal-hal senjata-senjata panas ni, senjata api kan, memang kurang minat. Masa dulu pun saya pun rela tahu. Aku tak nak guna ubat, aku guna sumpit. Seni perak ni dia kebanyakan yang kita dengar daripada orang lah kan. Dia aktiviti dia dalam hutan, jaga-jaga sepadan. Jadi dia kena dengan jiwa kita orang asli lah. Ada juga minat dulu, tapi sebab faktor mungkin fizikal saya tak memungkinkan, jadi tak apalah, pendam je lah. Memang sangat bangga lah kalau kita orang asli ni jadi anggota elit kan. Bukan senang, dia dah kemungkinan dah setaraf komando orang cakap kan. Senoi Prak yang bermaksud orang perang atau pejuang merupakan anggota polis elit dari pasukan polis hutan yang sebilangan besarnya terdiri daripada masyarakat orang asli. Pasukan ini telah ditubuhkan pada tahun 1957
dan merupakan satu pasukan bersenjata elit yang paling dihormati kerana kepakaran mereka menjejak pengganas komunis sejak zaman darurat dahulu. Oleh kerana kecemerlangan pasukan ini membantu pasukan tentera dan pasukan keselamatan negara menentang komunis pada masa darurat, maka pada tahun 1968, pasukan ini digabungkan dengan pasukan Polis Sultan sebagai Batalion 10 berpenggalan di Kem Keruh dan Batalion 20 berpenggalan di Kem Bidur Perak. Pada masa ini, kedua-dua batalion ini mempunyai 2,000 orang anggota yang terdiri dari pelbagai pangkat dan merupakan satu kebanggaan besar terhadap masyarakat orang asli di atas pengiktirafan keupayaan dan sumbangan masyarakat orang asli dalam mempertahankan keselamatan negara. Nama saya Mokhtar Jani anak lelaki Rahman. Umur saya 32 tahun. Saya berasal daripada Kampung Pasu Kuala Kerau, Tebeloh Pahang. Saya berbangsa orang asli Jahut. Nama saya Muhammad Arif bin Muhammad Kamal. Umur 34 tahun, berasal dari Kuala Lipis, Pahang. Saya suku kaum Semai. Saya Rizat, anak lelaki Uleh, berumur 31 tahun, berasal dari Kampung Lata Kinjar, Cenderiang. Saya berasal dari Batalion 3 BGA, Batalion Senoi Perak. Antara kepakaran anggota Senoi Perak yang pernah saya sendiri alami lah. Pernah saya nampak. Antara kepakaran dia adalah mengesan, menjejak. Kalau macam di kampung memang ada agak, sebab saya pun selalu ikut orang-orang tua. Contoh, saya ikut atuk saya, ayah saya ke hutan. Dan macam-macam jejak lah yang kami boleh kesan. Contoh macam kesan binatang, kesan manusia sekalipun. Dia contoh macam orang asli dengan suku kaum lain dia macam contoh Melayu apa semua dia lain sikit. Sebab orang asli kadang-kadang dia tak pakai slipper apa semua. Kami boleh tahu itu. Saya Kopral 148669, Caiban bin Abu, berasal daripada Kuala Lipis, Pahang, Sungai Koyan, RPS Betau. Umur saya 37 tahun. Saya bertugas di Batalion 3 Pasukan Gerakan 6. Memang dari kecil lagi memang kebanyakan budak-budak kampung macam saya jugalah, walaupun ala-ala bandar sikit. Kalau balik ke kampungnya mesti masuk hutan, ikut orang tua masuk hutan. Dan secara langsung pun musim-musim buah pun kita tutup buah. Sambil tu kita kalau ada lauk-lauk kita ni lah buat jerat apa benda. Saya dalam bab survival ni, kalau daripada masa kecil, ayah saya lah yang didik. Tapi tak banyak, tak sikit lah kan. Mana yang membadai untuk dia ajar tu, dia ajar. Hanya daripada kecil, sampailah ke besar ni. Dan tambahkan ilmu lagi masa kita betul bekerja ni lah. Kepakaran dan ilmu memburu serta memasang perangkap yang diwarisi oleh orang asli digunakan sepenuhnya sebagai teras utama bagi pasukan elit Senoi Perak. Mereka menggunakan ilmu menjejak haiwan dalam hutan bagi memburu musuh negara, terutama terhadap golongan penyeludup, pendatang asing dan pengganas. Kebolehan dan ketangkasan orang asli mengenai ilmu dalam hutan ini telah diiktiraf sehingga di peringkat antarabangsa seperti Agensi Perisikan Pusat Amerika Syarikat atau CIA, sehingga pasukan Senoi Perak digelar sebagai pembunuh senyap atau silent killer. Setelah kita buat pemeriksaan atau perondaan, terdapat satu kesan. Panggil ni kesan patahan dekat anak pokok lah. Kesan ni menunjukkan arah perjalanan musuh ataupun manusia. Kalau ikutkan arah dia menghala ke sini, ke timur saya, ke utara saya. Kesan ni mungkin baru juga. Saya boleh anggarkan mungkin dalam sejam ataupun setengah jam yang lalu lah.
perjalanan, tapi tak tahu kekuatan dia berapa sebab kita tak ada kesan yang lebih kasar untuk menilai tahap berapa banyak manusia ataupun musuh kita lalu. Okey, ini salah satu contoh kesan musuh ataupun manusia yang melalui laluan ni. Okey, bila kita nampak kesan, kita cuba cari kesan yang lain lagi. Kalau macam ni kita tengok sini, kalau kita tengok dalam anggaran 1 meter ataupun 2 meter, kalau kesan dia tak ada, kalau ada satu, kita buat penilaian. Mungkin ni seorang sebab tak ada kesan-kesan yang lain selain daripada kesan tapak kasut ni lah. Kalau kita tengok pada kesan ni, dia ni mungkin menghala ke sana lah, ke depan saya, ke belah utara saya. Itulah yang dapat saya kongsikan untuk mengenali kesan ataupun kita cuba track kesan yang ditinggalkan oleh manusia. Sumbangan yang besar masyarakat orang asli dalam Sungai Perak lah. Kebanyakan batalion 3 dan juga batalion 18 PJA majoritinya terdiri pada anggotanya terdiri pada orang asli sendiri dari pelbagai latar belakang suku kaum. Untuk generasi yang akan datang lah. Seeloknya kita teruskan lagi generasi Sungai Perak ni. Sebab dalam Sungai Perak ni cuma ada 2 batalion je. Batalion 3 dengan 18. Siapa kita, siapa lagi nak teruskan generasi kita? Saya berbangga lah sebab apa ni, CIA pun gelar The Silent Killer. Dalam Malaysia pun unit elit PDRM, pada sejarah-sejarah dia ditubuhkan. Sampailah generasi yang kami ada ni, kami akan teruskan. Masyarakat orang asli sangat bergantung hidup melalui hasil hutan dan melakukan pekerjaan hutan sejak beribu tahun. Maka tidak hairanlah ilmu dan kepakaran orang asli mengenai cara hidup ilmu rimba ini sekaligus menjadikan mereka sebagai masyarakat yang pakar akan ilmu hutan. Senoi Perak itu sendiri datangnya dari kekuatan dan keunikan masyarakat orang asli, terutama dari ilmu berburu, menjerat dan menjejaki haiwan buruan, digunakan terhadap seni pertempuran menjejak musuh dan memasang perangkap musuh. Hutan harus dikekalkan agar seni memburu dan memasang perangkap ini hilang bersama-sama masyarakat orang asli itu sendiri. Memang risau juga. Apa tak risaunya? Di situlah sumber kami. Apa cara hajat cari-cari rezeki ataupun jeki. Memana rezeki itu cari makan. Jeki pula mencari lauk-lauk dalam hutan. Kalau dah pupus hutan, di mana kami nak pergi? Tanah tumpah air darah kami dekat sini. Tak lenyap di tengah telan zaman pada hari ini. Kalau dapatlah macam itu, pihak perintah kami ini tolonglah. Ini aku bercakap ini. Kita benarlah itu harap-harap. Pendapat saya, bagi saya yang tak berminat masuk hutan tu kemungkinan dia orang dah lebih kepada pengaruh luar. Sekarang ni banyak gadget-gadget canggih, lagi mungkin dimanjai, kita tak tahulah kan. Kalau contoh macam orang dulu-dulu tak ada gadget yang canggih ni, jadi nak tak nak memang masuk hutan, cari rezeki pun dalam hutan. Ada budak-budak sekarang ni nak apa, minta kat bapak, semua dapat. Itu pada pendapat saya lah. Mungkin sekarang orang asli dah manja sikit lah. Memang marah. Apa tak marah? Di mana lagi kita dapat mengampung cari? Main marah lah tu. Marah. Kalau dapat, tiap tahun nak cerita lah. Tiap tahun nak cerita lah. Di situlah asal. Kami dulu tu nyabadak tempat luar. Semua dalam. Nyabadak luar ni. Semua dalam. Tapi hari ini dapat keluar macam ini. Ini luar dan dalam tak boleh masuk. Dah dalam tak boleh masuk pula. Dah dulu tu
Dan luar ni memang dalam. Memang dalam. Kemungkinan satu hari nanti akan pupus. Risau memang risaulah. Siapa tak risau? Kita punya adat budaya akan hilang satu hari nanti. Tak ada kita punya identiti orang asli. Macam barang-barang ni semua pun menggambarkan kita ada budaya orang asli kan. Kalau pupus satu hari nanti, orang yang contoh orang yang budak-budak baru apa nak cakap, baru mengenal lah, dia takkan kenal lagi apa nama temiang, apa nama telak. Diorang cuma dengar saja. Jadi buktinya dah tak ada kan. Kalau dapat, harap-harap tu kalau dapat, biarlah ada salah seorang dalam kampung ni. Ni aku rasa ni betul tak betul ni tinggal aku seorang saja. Tinggal aku seorang untuk membuat macam ni. Lepas itu buat ala-ala muzik, hal-hal kebudayaan. Aku rasa aku seorang saja boleh. Aku harap anak cucu aku juga jangan lupa asal usul. Hutan dah musnah, hancur berdebu, hilang semua-muanya. Tolonglah, aku dah mayu. Aku pun sudah berpesan. Aku dah minta paling banyak tolong. Hutan itu rumah aku, hutan itu nyawa aku, hutan itu pasak bumi aku. Kami pewaris orang perang. Agenda kami tidak akan hilang. Hidup mati kami bersama. Hidup mati kami bersama. Berjuang berat, semangat goyang, wirata dijedan. Kami pewaris orang perang, agenda kami tidak akan hilang.